Santai, santai, santai KDN. Santai KDN terbaik. Kami dari PDRM, Santai KDN terbaik. 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 Santai, santai KDN. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan ke podcast Santai KDN di mana anda dengar kami bincang untuk hari ini, minggu ini sekali lagi bersiaran bersama-sama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Eastern Sabah Security Command Eskom. Jadi minggu lepas sebenarnya kita dah ada satu serutan bersama dengan yang berbahagia Datuk berkenaan dengan pengenalan dan juga mungkin sedikit info berkenaan apa itu Eskom dan sedikit fungsi pencapaian yang telah dicapai oleh Eskom. Dan minggu ini kita bersiaran sekali lagi untuk kita kupas dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan Eskom. Selamat datang Datuk. Terima kasih Anis. Kita berjumpa lagi pada minggu ni Datuk. Okey, untuk soalan seterusnya saya teruskan kepada soalan. Kita dah tahu serba-serbi berkenaan dengan Eskom, penglibatan Eskom dengan agensi-agensi PDRM dan juga ATM. Dan untuk minggu ini, kita bawakan sebagaimana yang telah diperjelaskan oleh Datuk Komander dalam siaran sebelum ini. Eskom ini dilihat sebagai satu jenama keselamatan yang baharu dan memiliki kredibiliti yang sukar digugat. Jadi ini kerana pasukan keselamatan ini secara tidak langsung kita lihat termasuklah Kementerian Dalam Negeri itu sendiri dilihat sebagai satu figura ataupun contoh tauladan warga negara yang patriotik dan sentiasa sedia untuk berkorban untuk kesejahteraan negara. Bersama dengan kita punya tagline keselamatan negara tanggungjawab bersama. Jadi Datuk, saya teruskan selaku Ketua Pegawai Eksekutif CEO Eskom itu sendiri, apakah seruan yang mungkin boleh Datuk kongsikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjadi warga negara yang cintakan negara, memiliki jati diri yang tinggi untuk memertahankan kedaulatan negara dan tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada petugas-petugas yang terlibat dengan pasukan keselamatan sahaja. Silakan Datuk. Terima kasih Puan Anis. Keselamatan negara adalah tanggungjawab bersama. Kalau kita tengok fitrah manusia ini, antaranya adalah percaya kepada adanya Tuhan. Ada banyak dimensi fitrah ni. Tadi yang kedua cukup suka kepada keindahan. Yang saya tekankan ni tentang keamanan. Kita sebagai insan, manusia ini suka kepada benda-benda yang selamat. Kalau kita nak pergi shopping misalnya, kita pergi ke kedai ataupun tempat yang selamat. Kita tidak pergi ke tempat yang kucak-kacir, huru-hara. Kita suka tempat kediaman kita itu aman. Kita memilih tempat-tempat kediaman yang aman. Jadi sebagai satu daripada fitrah manusia yang suka kepada keamanan, keamanan itu tidak akan tercapai tanpa adanya pengorbanan ataupun usaha daripada kita sendiri. Dia tidak boleh muncul begitu saja sendiri. Tercapainya kita sebagai tangga ke-10 negara yang paling aman di dunia, itu sebenarnya memerlukan usaha yang bukan boleh dicapai dalam tempoh sehari, 1 bulan ataupun 1 tahun. Yang melibatkan dari segi dasar, perancangan, penglibatan daripada ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat dan komuniti itu sendiri. Jadi sama juga di Ezon ini, kita ada lebih kurang anggaran penuh lebih daripada 1 juta. Jadi saya mengajak kepada masyarakat di Ezon untuk sama-sama mensejahterakan kawasan Ezon ini. Jadikan ia sebagai kawasan yang aman.
Kita di Eskom melaksanakan pelbagai banyak program yang kita laksanakan seperti yang saya nyatakan tadi pada minggu lepas tadi. Saya dah nyatakan tentang pelibatan Eskom dalam program-program sosioekonomi. Mendaftarlah kepada pejabat-pejabat daerah yang berdekatan untuk menyertai program-program kita. Kalau ada program Semara Eskom yang kita laksanakan di mana kita bawa pelbagai perkhidmatan kepada komuniti, cubalah melibatkan diri di situ. Banyak perkara-perkara yang kita boleh selesaikan. Jadi itu suruhan saya tadi, sentiasa bekerjasama dengan pasukan keselamatan, jagalah keamanan, kesejahteraan di kawasan Ezon. Satu analogi yang paling baik yang saya boleh kongsikan dengan masyarakat di Ezon, contoh yang paling mudah adalah menjaga kebersihan. Kalau setiap seorang daripada masyarakat, terutama yang berada di pulau misalnya, ataupun di kampung-kampung air, setiap seorang daripada mereka itu tidak membuang sampah ke laut misalnya, pulau-pulau ataupun kawasan-kawasan perkampungan di pesisir pantai kita akan bersih. Kebersihan kawasan pesisir pantai ini bukan semata-mata terletak di bahu kerajaan. Kita tinggal di situ, kita nak bersih. Jadi kalau kita nak lihat kawasan kita itu bersih, siapa yang nak bersihkan? So kita sendiri, bermula daripada kita didik anak-anak kita dari segi kebersihan. Itu perumpamaan sama juga dengan tadi, dengan keselamatan yang bermula daripada diri kita. Saya lihat apa harapan yang telah disampaikan oleh Datuk sebentar tadi kepada warga Eskom sebenarnya amat baik untuk disambut sendiri oleh warga Eskom. Datuk juga ada menyebut untuk warga Eskom boleh turut sama-sama dan juga warga S-Zone, maafkan saya, warga S-Zone untuk hadir ke program-program yang telah dianjurkan oleh Eskom itu sendiri. Jadilah mata dan telinga kepada warga Eskom untuk melaporkan, untuk menjaga keamanan. Contoh seperti yang Datuk ucapkan sebentar tadi, sekecil-kecil inisiatif menjaga kebersihan juga itu dah menjadi salah satu tanda sokongan kepada warga Eskom itu sendiri. Dan kita teruskan melihat kepada sasaran dan juga harapan Eskom itu, apakah way forward yang mungkin boleh Datuk kongsikan atau perancangan masa hadapan Eskom menerusi bahagian awam? Ya. Ada banyak program ataupun way forward yang kita hendak laksanakan. Yang pertama sekali, dari segi pelaksanaan program-program sosioekonomi, pendekatan untuk menoktakan kemiskinan tega di Sabah itu akan diteruskan dengan kerjasama kerajaan negeri dan juga persekutuan. Kita cuba melihat pendekatan-pendekatan ataupun kursus-kursus ataupun kaedah-kaedah yang kita boleh mengangkat taraf sosioekonomi masyarakat di pesisir pantai. Itu yang pertama. Yang kedua pula dari segi perolehan aset-aset, seperti mana saya nyatakan tadi, kita ini ada kira-kira 204 buah pulau. Panjang pesisir pantai kita tadi lebih kurang 1,400 km. Ya. So dengan kawasan yang begitu luas, kita memerlukan teknologi pemantauan yang baik. Kita boleh aplikasikan teknologi AI yang ada. Alhamdulillah, saya bagi pihak Eskom mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah meluluskan kita beberapa projek-projek sempadan yang menggunakan teknologi pintar. Jadi harapan saya supaya teknologi yang ada ini boleh dibuat perolehan segera pada tahun hadapan, supaya pemantauan kawasan pesisir pantai kita boleh dipertingkatkan. Jadi itu boleh membantu pihak keselamatan dari segi pemantauan yang mereka laksanakan. Yang berikutnya juga kawasan ibu negeri Indonesia yang baru, yaitu di Nusantara, begitu hampir sekali dengan kawasan S-Zone, terutamanya Tawau. Jadi limpahan ekonomi daripada perpindahan pusat pentadbiran negara jiran kita daripada Jakarta kepada Nusantara itu akan membawa limpahan-limpahan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kepada Malaysia amnya dan khususnya negeri Sabah. Jadi dengan perpindahan itu banyak aktiviti ataupun lebih banyak aktiviti ekonomi yang
yang akan memberikan manfaat kepada penduduk negeri Sabah. Of course, bersama-sama dengan itu juga ada juga implikasi-implikasi keselamatan yang akan datang bersama-sama dengan itu. Saya percaya di Eskom, terutamanya bagian keselamatan, kita telah pun melaksanakan pelbagai inisiatif ataupun strategi untuk menangani apa-apa juga cabaran berikutan dengan perpindahan ibu negara Indonesia ke Nusantara ini. Seterusnya, saya boleh nyatakan tadi kita telah melewati fasa pemulihan, iaitu bermula pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2022 dan sekarang ini adalah tempoh pengukuhan, bermula daripada tahun 2023 hingga tahun 2029. Seperti saya nyatakan tadi, program-program kemasyarakatan akan dilipat gandakan, perolehan aset-aset yang boleh meningkatkan pemantauan di kawasan pesisir pantai Ezon ini akan dilaksanakan sesegera yang mungkin demi kesejahteraan kawasan Ezon. Terima kasih Datuk untuk input sebentar tadi. Sebenarnya apa yang Datuk ulaskan pada minggu ini telah pun diulas juga pada serutan minggu lepas. Apa yang boleh saya ciduk sedikit ataupun kita panggil murnikan semula, kerajaan bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah, Eskom itu sendiri telah melaksanakan kolaborasi untuk menoktahkan kemiskinan tegar negeri Sabah, khususnya di kawasan S-Zone melalui program-program kemasyarakatan, program sosioekonomi, profiling PARAO jika tidak silap saya, Datuk, dan juga menangani isu setinggan negeri Sabah di S-Zone dan terus untuk membangunkan pembangunan bandar sempadan. Datuk juga ada sebut sebentar tadi berkenaan dengan fasa pengukuhan S-Zone itu sehingga 2029 untuk fasa pemulihan bermula 2013 hingga 2022. Jadi sebenarnya pendekatan-pendekatan yang telah dikupas sebelum pada minggu lepas dan juga pada hari ini sebenarnya dah menunjukkan Eskom ni dalam usaha untuk menjaga sesuai dengan motif, sesuai dengan juga matlamat Eskom itu sendiri menjaga keselamatan kawasan timur Sabah itu sendiri. Jadi Datuk, mungkin untuk yang terakhir, harapan yang berbahagia Datuk sendiri terhadap komuniti dalam bersama-sama untuk memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab warga S-Zone itu sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk menjaga keselamatan negara. Silakan Datuk. Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak, khususnya Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri Sabah, pemimpin tempatan dan juga masyarakat S-Zone yang telah memberikan kerjasama yang baik selama ini, sentiasa memberikan sokongan kepada kita. Harapan saya adalah terutamanya kepada masyarakat yang berada di S-Zone untuk sentiasa memberikan sambutan dan juga sokongan yang tidak berbelah bahagia kepada setiap program yang dilaksanakan oleh Eskom, sebab program-program yang kita laksanakan sebenarnya semua untuk manfaat kepada komuniti masyarakat di S-Zone. Yang seterusnya juga harapan saya adalah hendaklah sentiasa saya berharap komuniti masyarakat di sepanjang S-Zone ini hendaklah sentiasa menjadi mata dan juga telinga kepada Eskom dan melaporkan apa juga situasi mencurigakan, apa-apa pergerakan yang mencurigakan, kehadiran mereka yang kita tidak biasa dengan kehadiran orang-orang tertentu, kita laporkan. Mungkin ada pendaratan misalnya, jenayah rentas sempadan, penyelundupan minyak, penyelundupan barang-barang makanan yang terkawal ke negara-negara jiran, boleh dilaporkan kepada kita, sebab kita hendak mengelakkan ketirisan kepada hasil negara. Semua barang-barang ini adalah subsidi, ada bersubsidi, di mana rakyat Malaysia membayar cukai daripada subsidi yang diberikan kepada hasil-hasil ataupun bahan-bahan yang diseludup ke negara-negara jiran.
Mungkin sebelum kita menutup tirai podcast santai kita pada hari ini, mungkin ada sedikit yang Datuk ingin sampaikan kepada komuniti, atau juga mungkin Datuk boleh utarakan semula talian bagi komuniti untuk menghubungi Eskom sekiranya untuk melaporkan sebarang jenayah. Silakan Datuk. Saya berharap komuniti masyarakat di Ezon sentiasa memberikan kerjasama kepada pasukan keselamatan kita. Jadilah mata dan telinga kepada pasukan keselamatan kita dengan melaporkan apa-apa juga pergerakan ataupun kehadiran yang mencurigakan. Tidak ada pusat operasi Eskom ataupun command center di Eskom yang kita boleh salurkan maklumat-maklumat yang berada di lapangan. Kalau boleh saya sebut di sini, kita ada talian tetap nombor telefon 089 863 181 089 863 181. Itu talian tetap. Kita juga ada komunikasi WhatsApp, aplikasi WhatsApp, nombor telefon, nombor WhatsApp 011 6331 1072. Boleh hantar gambar dan juga maklumat-maklumat yang berkaitan yang kita terima, kita akan salurkan kepada agensi-agensi yang berkaitan supaya tindakan boleh dilaksanakan dengan segera. Keselamatan negara adalah tanggungjawab bersama. Pasukan keselamatan tidak dapat melaksanakan mereka dengan sebaiknya tanpa perlibatan daripada kita. Terima kasih. Suka untuk saya utarakan apa yang Datuk ucapkan sebentar tadi. Teruslah warga Ezon menjadi mata dan telinga kepada Eskom. Sentiasa laporkan sebarang jenayah, sebarang perkara yang mencurigakan berlaku untuk memastikan sifar jenayah itu dapat dilaksanakan oleh warga Eskom itu sendiri. Jadi terima kasih yang berbahagia Datuk kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita untuk sesi minggu lepas dan juga minggu ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi sesi podcast Santai KDN. Teruskan menyokong dan juga mendengar podcast Santai KDN ini di mana anda dengar kami bincang. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Santai, santai.